Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kali ini kawan nak buat ulasan perlawanan Terengganu FC melawan Johor Darul Takzim, yang mana JDT berhasil memenangi perlawanan dengan jaringan 3-1. Satu jaringan dari Arif Aiman dan dua jaringan lagi dari Bergson da Silva, manakala jaringan dari pasukan Terengganu FC dihasilkan oleh Cici Kipre. Tahniah buat JDT kerana berjaya menjadi juara Piala FA 2022. Dan tahniah juga buat Terengganu FC kerana berjaya masuk ke final tetapi gagal untuk memenangi perlawanan tersebut, maka hanya menjadi naib juara. Dalam perlawanan ini, kita boleh lihat in term of tactical dan juga dalam padang memang pasukan JDT ada tactical dan corak permainan yang lebih baik dari pasukan Terengganu. Dan pasukan Terengganu FC boleh dikatakan mereka bermain di bawah performance, atau boleh dikatakan performance of all players tidak menunjukkan aksi yang baik seperti perlawanan-perlawanan sebelum ini. Banyak mistake dan defensive error yang dilakukan. Selain dari miscommunication, winger tak hidup dan tak boleh keluar dari tekanan yang diberikan oleh pemain JDT. Sebab itu, mereka tidak boleh nak control game dan buat something terutamanya di kawasan midfield. Jadi, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, kawan akan ulas untuk pasukan JDT saja. Kawan tak nak ulas pasukan Terengganu FC sebab kurang mengenali pemainnya. Apakah yang kawan suka tentang pasukan JDT pada game ni? Sebelum itu, kawan nak ingatkanlah, JDT is JDT. Mereka kembali ke rentak asal mereka, iaitu high pressing, control the ball dan tiki-taka. Kerana pada game sebelum ini, menentang Selangor agak hambar dan mereka mulakan dengan tempo yang slow serta lambat settle down. Perkara yang kawan suka dalam game final ni dan yang menyebabkan mereka boleh menang adalah high pressing atau tekanan tinggi yang dilakukan oleh skuad JDT kepada tim Terengganu FC. Ketika pasukan Terengganu FC cuba build up game dari midfielder ataupun Terengganu cuba open game to the wide area, kita boleh lihat high pressing yang diberikan oleh players JDT bukan tekanan yang biasa. Selalunya mereka berikan tekanan apabila Faiz Nasir pegang bola. Maka akan ada 2 atau 3 player JDT datang untuk melakukan tekanan dan menutup ruang serta cuba merampas bola daripada kawalan Faiz Nasir. Kebanyakannya tekanan yang dilakukan sebanyak 2 atau 3 orang players lawan 1, 3 on 1. Dahlah Faiz Nasir itu berbadan kecil, kena hempit 2-3 orang kejung dekat situ babe. Mereka buat macam tu supaya dapat merampas bola lebih cepat dan mereka boleh kontrol bahagian midfield. So, high pressing yang dilakukan oleh JDT tu supaya dapat kontrol the ball lebih lama apabila tim Terengganu nak build up akan tergendala. Terengganu FC tak dapat nak open game, mereka hanya mampu membuat beberapa sentuhan saja sebelum mereka lose the ball again. Sebab itulah mereka tidak dapat untuk menyerap tekanan yang diberikan oleh JDT sehingga mudah kehilangan bola. Mereka juga kurang mendapat support dari teammate iaitu midfield, menyebabkan player JDT mudah untuk merampas bola dari penguasaan mereka. Baiklah, itu tadi adalah part pertama yang kawan kongsikan. Kali ini ulasan part kedua pula. Yang kita boleh puji adalah bahagian defensif mereka bermain agak cemerlang. Kita lihat Terengganu FC cuba bermain dengan cara counter attack ataupun cuba mencari Kipre yang dikatakan sebagai target man. Sekiranya pasukan Terengganu FC dah cuba membuat sesuatu ataupun sudah berjaya melepasi bahagian middle third pasukan JDT, maka pertahanan pasukan JDT iaitu Shane Lowry akan melakukan kerja yang sedikit kotor lah, kan? Iaitu apabila mereka nampak Terengganu FC cuba attacking, memberi ancaman kepada defense ataupun cuba melakukan
penetration, masuk ke dalam D-box pasukan JDT sebelum player Terengganu FC berjaya masuk ke dalam D-box ataupun berada berhampiran dengan D-box. Yang ketiga, kalau kita lihat antara kelebihan pasukan JDT adalah bahagian middle third atau bahagian midfield pasukan JDT itu sendiri, iaitu mereka yang diketuai oleh Naksu Insa, Afiq Fazail dan juga Leandro Velasquez. Pada game ni boleh kawan puji pemain yang paling best dan paling seronok nak ditonton adalah Afiq Fazail, yang mana beliau bertindak dengan sangat-sangat cemerlang di bahagian tengah pasukan JDT sebelum beliau dikeluarkan. Yang mana Afiq Fazail boleh dikatakan dari segi work rate dia, dia cukup tinggi. Paling rajin atas padang, beliau cover up hampir seluruh padang. Mana jika ada bola di kawasan JDT ataupun ada bola di kawasan tengah, maka disitulah beliau berada untuk cuba memenangi bola ataupun cuba untuk membawa bola ke hadapan. Jadi untuk Afiq Fazail ni, dari segi work rate yang tinggi, dari segi contribution dia untuk bertahan, dia boleh melakukan pressing daripada build up play link up dengan Leandro dengan baik. Beliau sentiasa memberi support kepada Naksu Insa. Dan kita boleh lihatlah akibat daripada kerajinan ataupun kesan daripada kerajinan Afiq Fazail ni, memang Afiq Fazail telah memberi ruang kepada Leandro untuk stay high dan memberi ruang untuk Naksu tidak terlalu fokus kepada buat kerja bertahan. So dengan kehadiran Afiq Fazail ni, memang bagi kawan impak dia yang positif lah kepada bahagian tengah JDT, sama ada dari segi bertahan ataupun sama ada dari segi menyerang. Dan untuk JDT juga, Leandro Velasquez, beliau telah membuat satu kerja yang cemerlang sebagai attacking midfielder pasukan JDT, yang mana boleh lihat beliau banyak menggerakkan dengan hantaran-hantaran beliau dengan memberi support kepada Bergson, Forestieri dan juga Arif Aiman. So beliau memang menunjukkan satu permainan yang baik lah, dan memang seorang yang versatile players, creative player. Memang boleh dikatakan kalau diberi space, beliau boleh membuat passing yang tepat ke bahagian hadapan. Dia ada vision dan juga cemerlang dan sebagainya. So benda tu memang sangat-sangat positif untuk Leandro Velasquez pada perlawanan tu lah. In term of attacking kan, so dia tak perlu risau untuk deep ke bawah sebab Afiq Fazail dah ada untuk backup Naksu Insa. Itu yang ketiga kawan suka lah bab midfielder JDT ni kan. Ok, kita teruskan. Dan yang paling penting, apabila Afiq Fazail dikeluarkan menggantikan Nazmi Faiz, yang mana apabila kemasukan Nazmi, sebenarnya beliau akan memberikan satu advantage kepada pasukan JDT, sebab typical play ataupun gameplay corak permainan antara Afiq dan Nazmi sebenarnya sedikit berbeza. Afiq dia boleh katakan balance dari segi bertahan dan juga menyerang. Beliau boleh buat dua-dua kerja tu, tapi dia lebih kepada defensif lah, ataupun Afiq ni lebih kepada holding midfielder. Tetapi untuk Nazmi, dia more to untuk ofensif, lebih kepada attacking, dan juga kemasukan Nazmi sebenarnya memberi impact yang positif kepada bahagian tengah pasukan JDT dalam create banyak passing-passing ke hadapan. So kita boleh lihat lah gol Bergson yang ketiga untuk JDT tu, satu hantaran world class daripada Nazmi Faiz yang push supaya ada lost communication antara goalkeeper dan defender opponent, yang mana Rahadi come out from the box, bermakna Nazmi punya hantaran tu world class babe. Kalau Rahadi tak come out dan defender Terengganu FC tak challenge bola tu, confirm bola tu tepat dekat kaki Bergson babe. So maksudnya Nazmi Faiz ni adalah memberikan dimensi baru kepada
midfielder JDT untuk lebih bertindak kepada menyerang dan lebih ofensif dan juga lebih kepada attacking back. Itu tadi yang ketiga kawan suka bab midfield JDT. So ini yang keempat, iaitu bahagian serangan pasukan JDT. Kita akan mulakan dengan Fernando Forestieri. Forestieri walaupun boleh dikatakan tidaklah membuat percubaan yang berbahaya seperti selalu, tapi beliau adalah pemain yang sangat rajin untuk membantu link up play di bahagian kiri apabila beliau sering membantu atau menolong Leandro dan juga menolong Corbin Ong, yang mana beliau lah yang akan cuba menghubungkan antara satu sama lain dalam build up play yang dilakukan oleh pasukan JDT. Dan benda tu sangat positif untuk Fernando Forestieri. Walaupun dia tak menjaringkan gol, tapi overall game dia menunjukkan satu kecermelangan yang sangat bagus di bahagian attacking JDT. Dan untuk Arif Aiman, game ni Arif Aiman memang memberikan satu masalah kepada Alif Zakaria, yang mana dari segi battle one on one memang Alif Zakaria tak dapat buat apa-apa lah kan untuk membendung pergerakan yang dilakukan oleh Arif Aiman. Dan dalam masa yang sama, Arif Aiman daripada game-game sebelumnya memang dah diketahui dah bahawa beliau memang boleh dribbling, control ball dan crosser. Tapi dalam game final ni, beliau telah menunjukkan bahawa beliau sudah improve dari segi finishing atau penyudah. Kita boleh lihat shooting beliau yang terkena palang atau tiang gol tu kan. Beliau menggerakkan bola itu ke sisi kanan, iaitu kaki dominan beliau. Betul tak? Kemudian pada percubaan kedua yang berhasilnya gol pertama JDT, beliau cut in dan melakukan percubaan guna kaki kiri beliau. Kebiasaannya yang melakukan begitu adalah player yang berkaki kiri seperti Safwan Rashid, Lionel Messi, mantap abu. So Arif Aiman ni dia belajar dari game ke game, sebab tu dia semakin improve. Bahkan dia kini mampu mengetepikan Safwan Rashid dalam kesebelasan utama. Apabila dia semakin improve, keuntungan besar juga untuk skuad Harimau Malaya kan. So tak payah nak diperhatikan. Tapi aku sentap bab apa tahu, masa dia golkan dia tu, kemudian pengulas ni kata, di mana anda pada umur 20 tahun? Di mana anda? Arif Aiman telah menggegarkan Stadium Bukit Jalil. Wow, sentap baik aku kat situ. Kau kita umur 20 tahun tak apa dia buat. Dia tapi tu rezeki dia lah, kita tak payah jealous lah. Tapi bab ayat pengulas tu memang gua sentap baik. Serius. Dan untuk Bergson da Silva dalam game ni, boleh kawan katakan dia adalah seorang striker yang komplit, seorang striker yang cemerlang apabila beliau sentiasa berada di kedudukan atau posisi yang tepat untuk melumpuhkan barisan pertahanan Terengganu FC. Kita boleh lihatlah bagaimana beliau ingin mendapatkan sepakan penalti dengan berjaya untuk melepaskan diri pada offside trap yang dilakukan pasukan Terengganu FC. Dan kita juga boleh lihat bagaimana beliau dan juga Sumarih untuk menjaringkan gol ketiga untuk JDT dengan melakukan chipping dia. So bagi kawan tu adalah satu corak permainan yang dan bagaimana dia berjaya link up untuk open game yang pertama dengan Arif Aiman. Betul tak kan? So ketajaman Bergson ni bukan sahaja dari segi finisher, tapi dia juga seorang striker yang boleh buat game dan pandai beat pertahanan lawan. Dan kebijaksanaan beliau boleh control ball dan sebagainya. So benda tu memang sangat-sangat bagus lah kan. Link up play pun dia bagus dari segi short passing, open game, create space, semua ada pada Bergson lah.
Dan seterusnya yang boleh dipuji adalah Sumare. Walaupun Sumare masuk lebih kurang 10 ke 15 minit terakhir, tapi Sumare dapat memberikan impak yang positif kepada game tersebut lah, kan. Dari segi work rate, Sumare ni dia rajin dan dia terlibat dalam terhasilnya jaringan yang ketiga JDT. Maka Sumare berjaya menghasilkan satu assist lah buat Bergson De Silva. Dan yang paling penting juga, Sumare bekerja keras untuk membantu bahagian pertahanan. So beliau rajin melakukan track back. Benda tu memang sangat positif lah untuk JDT. Berkaitan dengan Corbin Ong, Syarul Saad dan juga Shane Lowry, macam tadi kawan kata, mereka dah better lah. Farizal pula, dia berjaya save one on one dengan Cici Kipre, tapi dia buat simple mistake. Bukan simple mistake. Kipre ni cuba lakukan passing ke Papi, bola tu nampor muka Farizal dan terus masuk ke dalam jaring gol. Maka gol lah, terhasil gol tu. Corbin Ong dari segi ofensif, beliau memang sangat bagus. Untuk game ni dia berjaya untuk menetralkan pemain sayap Terengganu FC yang mana tak boleh nak buat apa langsung. Jadi benda itulah yang boleh kawan puji bab Corbin Ong ni. So sampai sini lah video ni kan. Bab Terengganu ni kawan tak nak ulas sangat, sebab kawan tak berapa nak kenal. Nantilah kawan kaji-kaji dulu player dia, nombor berapa, siapa nama, bukan bawa kawan dia ulas dan tahu taktikal ataupun skill individu, apa kelebihan pemain tu, apa kekurangan pemain tu, barulah kawan boleh ulas. Tapi kalau sekadar untuk ulas perlawanan tu boleh kot, tapi kalau nak ulas terperinci macam yang kawan cerita tentang JDT ni, susah sikit lah. Kawan perlu kenal player-player yang daripada pasukan lain. Kawan bukan kata tak support pasukan lain, support. Walaupun tak ada game JDT, tapi kawan ada game lain, kawan tengok. Kawan tak tengok. Cuma tak pergi sedih lah kan, sebab baju tak ada. Ini pun baju KKSS. KKSS ni kelab kereta Halimau Sultan, ataupun ada nama simbolik dah. Ini kelab penyokong Johor Darul Takzim. So sampai di sini sajalah video untuk kali ini. Kita akan jumpa lagi pada video yang akan datang. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, subscribe lah kan. Kalau nak share pun okey juga, cantik tu. Ribuan terima kasih diucapkan kan. Okey, kawan ni cuba road to 1k subscriber. So yang mana dah tonton video ni, tolonglah subscribe kan. Tolong member, bukan kena bayar pun subscribe tu. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.